Okey, saudara saya sekalian, dah bersedia? Selamat petang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, kalau dah bersedia, saya terus terjun ke dalam topik pada petang ini sebab saya tak nak you pening kepala. Sebab topik pada petang ini pun namanya pun pening dan migraine sewaktu anda berpuasa. Sebenarnya kalau bukan bulan Ramadan pun benda ni berlaku, kalau you puasa tak puasa pun. Tapi saya fokus lebih kepada bulan puasa pada tahun ini, sebab kita tahu setengah orang dia berlaku pada musim bulan Ramadan ni saja. Heran bulan-bulan lain dia tak mau pening, bulan Ramadan dia pening pula. Saya masih ingat lagi kecil-kecil dulu, masa bukan bulan Ramadan, ramai orang tak komplain tentang gastrik. Tahu tak, sakit perut semua ni. Bila datang bulan Ramadan, ramai pergi hospital, pergi klinik, ambil ubat untuk hilangkan, orang panggil apa, gastrik ni. Ambil ubat-ubat kapur semua tu. Masa tu lah dia orang ramai yang orang kata apa, tak boleh puasa dan sebagainya. Tapi pada petang ni kita lebih fokus kepada 7 sebab utama. Boleh? Kita bermula dengan nombor 1 adalah sahur. Ini ada khasnya pada bulan Ramadan sebab sahur ni kenapa digalakkan sangat, ya. Rasulullah SAW berkata kalau sekurang-kurangnya 1 teguk air pun kita kena. Rupa-rupanya ada kaitan dengan cuba daripada untuk meningkatkan tenaga supaya kita dapat sikit lapik perut, supaya kita boleh tahan 14 jam yang berikutnya. Betul? Okey. Dan ramai orang yang dah tak pernah puasa 11 bulan sebelumnya, maka masuk bulan ni dia kena lapik perut. Betul. Cuma saya kata tadi, perkataan sahur dari sudut perspektif sakit kepala ni dan pening kepala ataupun migraine, anda tahu kan, sakit kepala tak seteruk migraine. Migraine lebih teruk. Tetapi kalau sakit kepala yang serius, dia punya sempadan dengan migraine tu hampir sama. Orang kata apa, macam nak pecah kepala ni kan. Cuma migraine tu dia ada corak dia sendiri, dia ada pattern dia. Setengah orang dah tahu, dah ada aura nak datang dan sebagainya. You check balik saya punya YouTube tentang apa migraine dan pening kepala. Saya dah buat tu. So yang penting ialah kenapa dia boleh kena balik pening kepala atau migraine ni masa bulan puasa ni. Saya kata apa tadi, sahur terlalu tinggi dengan benda yang bergula. Saya dah selalu kata gula memang antara musuh kita, jangan kita terlalu rapat dengan dia. Tetapi terutama sekali bagi mereka yang pernah dan senang kena pening kepala, cuba cek you punya orang kata apa, sahur. Sebab selepas you tidur sebentar tadi, lebih kurang 4-5 jam, lepas tu you bangun untuk bersahur. Betul? Bila you bangun tu kadang-kadang satu, tidur you tak cukup. Dah pukul 12.30, 1 baru nak tidur, lepas tu nak bangun pukul 5, lepas tu makan 5.30, mulalah kan. Dah kalau tinggi sangat dengan glukos atau bahan-bahan yang manis, sokmo, semuanya manis, selalu sangat you suka benda manis ni, dia akan you rasa kenyang. Betul, masa tu puas. Dalam setengah jam pertama, bila dah lepas subuh tu you rasa masih sihat. Tapi lepas dia habis you punya subuh tu, nanti bila tengah nak tunggu duha tu, you dah mengantuk sangat, you dah down sangat. Pasal apa? Dia punya graf you punya insulin dengan you punya glukos dah orang kata apa, naik straight ke atas setengah jam pertama. Bila masuk setengah jam kedua tu, bila sampai waktu pukul 7-8 pagi, dia mula jadi letih, rasa tak cukup makan dan kadang-kadang rasa lapar pula balik. Itu membuktikan you dah terlalu tinggi karbohidrat atau terlalu tinggi glukos. Apa jadi? Dia bila turun, dia panggil satu perkataan dinamakan hypoglycemia. Walaupun you makan tadi macam banyak gula, tapi gula tu tadilah, benda manis tadilah, makanan tadilah yang you ambil, katakan lebih-lebihan ABC yang buka puasa, you letaklah peti ais, you ngap bagi habis. You punya lincikang ABC yang manis-manis, sirap-sirap semua tu, ada air sirap Bandung lagi, you habiskan. Sebab apa? Nak puasa ni. Jadi bila dia turun je, dia bukan turun paras yang normal, dia turun below normal. Bila below normal, bawah pada paras normal, itu adalah
hypoglycemia. Maksudnya gula yang terlalu rendah yang boleh menyebabkan, ialah sampai orang pingsan pun ada kan. Tapi yang saya maksudkan di sini ialah you akan dapat trigger ataupun dapat pening, atau setengah orang sampai terus ke migraine. Satu sebab. Nombor dua ialah dehidrasi. Waktu siang nanti, kalau macam sekarang dah dekat pukul 6 lebih ni, kalau you, kan saya kata selalu pening-pening waktu-waktu petang macam ni lepas asar, selalunya you orang kata apa, dehydrated, tak cukup air. Pendekkan cerita, formula yang saya suruh body weight orang perempuan kali 30, orang lelaki kali 40 tak diikuti ataupun tak diiringi dengan garam pun. Kan saya kata wajib. Kalau kata wajib tak best pula. Ni bukan soal agama ni, soal pemakanan yang siapa saja minum air kosong tanpa langsung sebarang mineral, maksud saya garam yang bermineral, maka kadang-kadang dia badannya kering. Kalau lebih-lebih lagi you kencing kerap sangat siang tadi, daripada pagi sampai petang dah kencing, walaupun you dah tak minum dekat 10 jam lebih dah sekarang ni, ataupun 12 jam dah, you masih lagi kencing lagi, maka kadang-kadang air yang keluar tu lebih daripada air yang masuk. Saya ulang, air yang keluar lebih daripada air masuk. Mungkin you tak berpeluh lah. Dan ini juga boleh menyebabkan you dapat pening kepala ataupun migraine. Okey, dah faham? So, daripada malam ni cuba ajar you minum. Yang saya maksudkan minuman ni lebih kepada minuman-minuman yang berbentuk air mineral lah, yang kalau boleh yang bertenaga. Ada kan air-air zam-zam semua tu, air yang bertenaga, yang tidak acidic, yang bukan RO, yang bukan distilled water. Saya ulang, yang bukan reverse osmosis dan bukan distilled water, air suling. Alright, okay, good. Number 3 ialah low blood pressure. Ramai daripada kita tak sedar yang apabila kita berpuasa, kita jarang berjalan, kita kurang berjalan. Maksud saya, you selalunya preserve, you simpan tenaga you, tak mau banyak berpeluh, betul? Maka kadang-kadang ini juga boleh menyebabkan blood pressure kita akan menurun. Satu, tadi tak cukup minum. Nombor 2. Dan nombor 3, kalau makan pun tak betul, ada mineral dan vitamin yang tak mencukupi, blood pressure you boleh turun. Contohnya kalau tak cukup potassium, magnesium, sodium, benda-benda kalsium macam ni yang 4, kan, sodium, potassium, magnesium dengan saya kata apa tadi, kalsium. Semua-semua ni kalau tak cukup, kadang-kadang boleh menyebabkan gangguan, termasuk perempuan pula, termasuk dengan masalah hormon pula kan. Masalah kalau dia masih ada haid dia tu pun ada gangguan-gangguan blood pressure yang boleh naik turun. Kalau you pregnant, lain cerita pula lagi. So berhati-hati. Kalau orang biasa, low blood pressure can cause headache, boleh menyebabkan pening kepala atau migraine. Masalahnya pening kepala atau migraine ni, bila dia dah mula datang, dia bukan, kalau you betulkan, katakan okay, you tak cukup minum, dia datang migraine ataupun datang pening kepala yang berat tu, you minum dia clear. Tak boleh macam tu. Dia jarang-jarang boleh clear secepat you minum tu, ataupun secepat you betulkan balik vitamin, mineral semua tu. Tak, dia perlukan sedikit waktu, ataupun kadang-kadang kena makan ubat dulu pun nak selesaikan masalah acute yang tengah attack ni. Lagi pula, kalau you low blood pressure, kadang-kadang tak ada gaduh apa-apa kalau you tak bergerak sangat. Tapi kalau you terbangun secara mengejut, pernah tak siapa duduk kat toilet, kadang-kadang dia terbangun kena dapat panggilan ke, betul tak? Jadi anda kena hati-hati. Pergerakan posture, posisi duduk, bangun, semua tu kena, orang kata apa, steady. Kalau you jenis yang tak boleh bertukar posisi secara mendadak, you kena slow, kena duduk dulu baru bangun. Okey, faham? Okey, nombor 3. Nombor 4 ialah, kalau you ada tak siapa-siapa sini yang dah buang you punya empedu, tahu gallbladder you? Siapa kat sini yang dah buang gallbladder? Ramai orang tak sedar, bila dia buang gallbladder ni, doktor mungkin tak sempat nak cerita, antara sebahagian daripada anda akan dapat masalah pening kepala, ataupun sakit migraine pun. Kadang-kadang tak buang lagi empedu pun boleh jadi cerita. Kalau you ada batu empedu ni, bile you dah mula jadi pekat pun boleh jadi pening juga ni.
Bermaksud apa saja yang kaitannya dengan bile, gallbladder ataupun liver punya problem. Kadang-kadang sakit tu lebih sikit kepada belah kanan you. Kalau you sering kali berlaku belah leher, tengkuk atau kepala belakang, tapi lebih kuat belah kanan, kadang-kadang kat belakang urat pelikat, atas depan dada, tapi belah kanan, sebab liver kita belah kanan. Kan bawah liver tu ada empedu, kantung untuk simpan bile. Okey, yang hijau tu, yang itu boleh mengganggu satu saraf namanya phrenic nerve yang akan naik ke kepala. Dia tendang naik tu, pening gila-gila lah. Setengah orang dia masaj bahagian empedu dia urut walaupun sakit sikit, bila lama-kelamaan yang tu boleh menenangkan keadaan. Kalau betul dia boleh tenteram, you tak ada pening lagi dah lepas you urut-urut tu, memang betul lah gallbladder you bermasalah. Nombor 4. Nombor 5 saya bagi ialah, kalau you bermasalah leher, mungkin dah lama you tak sedar disebabkan you rajin membaca, you suka mentelaah buku depan iPad, ataupun you suka main WhatsApp, tak semestinya you suka baca. TikTok lah sampai 3 jam, lepas tu IG lagi 2 jam, apa lagi Facebook, YouTube, Netflix lagi, Masya Allah. Sebab tu ada kajian mengatakan kalau orang tengah galit ni, tahu galit tak? Tengah duk syok ni, 8 jam sehari tu biasa dengan gadget-gadget yang tengok kepala saya kalau macam tu. Betul tak? Dia tak banyak tunduk, tetapi tunduk sedikit ni yang jadi bahaya. Kalau tunduk lama sangat, lambat laun you akan rasa sakit. Tapi tunduk membaca yang tak rasa sakit ni, rasa macam you terlupa sebab you tengah fokus kepada tempat baca ni. Betul tak? Nampak tak? Yang itu boleh menekan nerve saraf yang ada kaitannya dengan saraf tunjang, your spinal cord ni, dia naik ke kepala. Yang lain turunlah kan, tapi yang naik ke kepala tu boleh menyebabkan apa yang dipanggil sampai pening atau migraine. Asal usulnya pening dan migraine ni ada kepercayaan dan kajian mengatakan disebabkan oleh inflamasi. Bukan sangat yang saya cerita saja, tapi inflamasi. Berarti kalau badan you rajin sakit ataupun you senang orang kata apa, bisa-bisa badan, senang dapat pening kepala dan migraine. Sebab apa? Ada radangan, ada inflamasi dalam badan you. Okey, termasuklah ini memang saya pun percaya kalau you punya bakteria tak happy, seterusnya ya. Jawapan untuk ke-6 disebabkan oleh perut you tak betul. Apa sahaja yang menyebabkan perut tak betul, sama ada pemakanan you ataupun bakteria you tak happy, ataupun you ada leaky gut. Tahu leaky gut yang cerita bocor-bocor usus kecil kita tu, yang dipanggil small intestine lepas pada stomach semua tu, ataupun stomach sendiri tak cukup asid, ataupun ada GERD, ada reflux, semua ni kalau ada sampai you kembung, you sedawa lah, you belching, angin semua ni, ini akan menyebabkan you sampai boleh jadi mual-mual nanti. Kalau mual tu masih mampu kita bertahan, tapi kalau dah sampai muntah kan, you kalau dah pening kepala, you muntah baru rasa lega sikit. Tahu tak? Kenapa you rasa lega sikit? Sebab dia nak tendang keluar, dia dah tak tahan sangat dah. Dalam tu memang ada benda yang tak kena, yang tak adam ke, semua tu. Jadi pemakanan, pencernaan, semua masalah gastro, perut-perut ni lah. Zaman sekarang ni kita kena fokus, tahu, jaga betul-betul perut semua tu, make sure you ambil fiber yang cukup dan sebagainya. Baik, jadi salah satu penyebabnya ialah bahagian perut. Tetapi yang lebih penting bahagian perut ni saya nak tegaskan ialah alergi. Jadi orang yang kena pening, orang yang kena migraine ni selalunya dia ada benda-benda yang dia allergic tu. You all allergic kepada apa-apa tak? Ada tak? Udang ke, seafood ke, kan setengah orang allergic kepada gandum, kan tak boleh ambil gluten, ada setengah orang allergic kepada susu, sebab ada bahan nama casein tu kan, dalam susu kan ada bahan protein yang menyebabkan banyak trigger, banyak yang memberi rangsangan kepada masalah
satu perut, tapi nombor dua dia boleh naik sampai ke kepala pun. Termasuklah setengah-setengah minyak bijirin yang you tak perasan pun. Selama ni you goreng, deep fry all the time. Lah tu berkali ganda pula you ulang-ulang balik minyak yang sama semua tu. Semua sebab tu diminta you tolak ke tepi. Minyak-minyak bijirin seperti sunflower, canola, soya, apa lagi biji-bijirin seperti ada yang zaman sekarang ni ada daripada safflower pun. Semua-semua jenis yang daripada bijirin ni. Sebab itulah berhati-hati, tengok balik makanan apa yang you allergic. You tahu tak apa yang you allergic dan menyebabkan you naik pening kepala. Setengah orang tak boleh ambil ais pun. Pernah dengar tak? Pernah dengar apa? Kebiasaan kita pergi balik sekolah dulu, ingat tak? Lari penat-penat pukul 1 tengah hari, minta ni toke ni siapkan air tebu contoh. You kan terlupa, you ngap je nak habis setengah gelas, dia nak pecah kepala punya pening. Tapi nasib baik yang tu sekejap je. Baik, okey, kita tutuplah sekali. Caffeine, kopi bagus. Terutama sekali you yang kata saya tak makan gula lah doktor, saya tak campur susu apa-apa. Bagus, itu yang the best. Tetapi setengah orang kalau pure sangat kopi tu, you pun boleh pening. Pasal apa? Ada stimulan namanya caffeine. You pun tahu kan. Minumlah pelan-pelan ataupun bagilah cair sikit sebab kopi tu bagus. Alright, termasuklah bila kita tutup cerita dengan S, semua yang S saja kat ujung ni. Nombor 1, tak cukup tidur. Nombor 2, tak cukup bulan puasa ni, kalau saya cakap tak cukup seks, you marah pula nanti. Betul, ada setengah orang kalau dia tak cukup seks pun dia pening kepala. Okay. Tapi yang penting ialah stres. Sebenarnya siapa-siapa saja yang tak dapat mengendalikan stres, yang ni tak kira lah puasa tak puasa, terutama sekali bulan puasa, sebab you kadang-kadang dalam sifat ataupun karakter yang pungui. Tahu pungui tak boleh lapar sikit ke jadi lebih pemarah. Setengah orang macam tu, dia lapar dia jadi pemarah. Pemarah dia jadi lebih tak boleh fikir macam mana nak solve problem dia. Jadi benda tu daripada kecil jadi besar. Dia baling file lah, tendang pintu lah, baling telefon semua lah, marah-marah semua. Macam mana tak kena migraine? Betul tak? Macam mana balik tak bubuh tangan kat atas kepala macam tu? So kita tutup cerita dengan sedikit apa yang you kena buat. Nombor 1, check you punya diet dulu. Tak ada lain tidak bukan setengah orang lupa yang dia duk makan hari tu, terutama sekali saya kata masa mana? Masa sahur. Okey? Jaga baik sebab siang you tak boleh nak tukar-tukar nak minum air. Kalau dah dehydrated, masa sahur pun dah kering, tak cukup air lagi, terlambat lah kalau you terlepas. Okay, so diet, berhati-hati. Setengah orang tak boleh makan cheese, setengah orang tak boleh makan coklat. Walaupun semua ni bagus, coklat ni, susu memang tak boleh lah kan. Satu lagi, berhati-hati dalam makanan you beli kat bazar. Bagus pilihan. You tengok saya buat sikit je dah berpuluh dia punya pilihan tu. Satu-satu kedai yang nasi campur tu, saya selalu kata ada lebih kurang 200 ke 300 dia punya menu dia. Ya Allah ya Rabbi. Okay, so kalau you dapati ada banyak sangat Ajinomoto kan, kita boleh kadang-kadang tahu kan, manis dia lain macam, sedapnya lain macam, artificial sweetener, ni semua bukan saja dari segi sedap tak sedap, tapi dari segi migraine dengan headache bulan puasa teruk. Dia orang memang nak, saya tak maulah kata apa-apa, tapi kalau terlalu banyak sangat, berhati-hatilah sebab dia tak kesian kepada anda kalau you kena migraine. Hentuk di kepala kat dinding pun orang tak akan peduli sebab yang rasa bukan dia orang, you yang rasa. Betul? Setengah orang ada masalah dia panggil weekend migraine. Sebabkan husband wife duduk jauh-jauhan, bila weekend je dia nak balik, puasa pula tu penat, tak boleh minum, bawa kereta lagi, bila weekend je dia pening kepala. Jaga baik tentang exercise. Bulan-bulan puasa ni saya tak kata tak boleh langsung, tetapi berhati-hati sebab tak cukup air dan sebagainya. Siapa yang pakai perfume terlalu kuat dan dia pening kepala, tak usah. Okay? Siapa yang ada sinus, resedung, siapa yang pakai handphone lama sangat letak kat telinga, tolong pakai hands free sekarang. Tak lama lagi saya nak siapkan satu bahan yang memang dulu dah ada stiker-stiker tu, tapi saya nampak stiker tu, saya buat kajian, ada setengah tu ada radiation. Tahu radiation tak? Ada
kita nak mempertahankan supaya tak kena frekuensi. Rupanya dia mengeluarkan frekuensi yang menakutkan. So kita kena perhatikan. Hati-hati dengan matahari terlalu kuat. Kalau you kena tu, makan makanan yang tinggi dengan magnesium. Antara yang terbaik ialah seperti bayam, sayur yang hijau, ulam-ulam, potato boleh, pumpkin seed, kuaci pumpkin tu, okay, almond, avocado, banana, pisang bagus, moringa pun very good, moringa plus tu, coklat masih lagi, kalau tak pening kepala bagus untuk you tambah, black beans, oatmeal, quinoa. Lepas tu omega 3 tahu lah kan, sachainchi oil tu very good, memang D3K tu wajib. Dua ni alhamdulillah lah so far. Mungkin disebabkan saya dah kata dulu, sebab kita semua tak pernah cukup benda tu dalam badan kita. Kita kekurangan D3 K2 dalam santera tu. Satu lagi konsep minyak ikan ni, omega 3 ni memang kena. So sebab tu Tuhan bagi rezeki dengan DND 369 sachainchi oil tu, alhamdulillah. Alright, last kali anda boleh buat minuman seperti saya bagi sikit formula dia. You campur vegetable yang hijau, you buat smoothie, campur pisang, boleh ingat benda yang hijau, sayur-sayuran hijau yang bagus seperti kale, semua tu boleh, brokoli semua tu, banana, almond milk, susu pakai susu nuts, kacang-kacang yang good quality lah, seperti almond, cashew, semua ada susu dia. Zaman sekarang dah ada susu yang terbaik. So far ramai ambil almond. Lepas tu ginger, masuk ginger tu apa? Halia. Dan kalau lalu ambil bubur bawang putih 1 ketul cukup, garlic. Cuba you masukkan lemon dengan cinnamon. Lemon, kalau ada cinnamon, bubur 1 cubit cukup. Ni kayu manis. Tapi yang penting kale, banana, ginger, lemon dengan susu. Susu ni lah almond milk. Kalau tak, ambil santan, masukkan santan. Buat ni dulu untuk petang ni dah cukup, saudara-saudara sekalian. Saya mengharapkan anda dalam keadaan sihat walafiat. Semoga dunia anda bahagia, akhirat anda syurga. Kita doakan. Yang penting ialah jangan lupa nak senyum sokmo dan let go, feel good all the time. Bye.